A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua masih lagi diberikan kesihatan yang baik serta pemikiran yang cerdas sehingga mampu lagi untuk kita bersama-sama mengikuti program Generasi Al-Quran, insyaAllah yang akan bersiaran lebih kurang sejam daripada sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini merupakan siri yang ke-236, hari Sabtu 21 Mei. Dan pada malam ni tetamu kita adalah seorang lagi imam dan juga guru Al-Quran di Surau Taman Jawijaya kami, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asik bin Husin, akan menjadi khalifah atau pengguru kita pada malam ni, insya-Allah. Ustaz dah berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Kita harapkan kawan-kawan kita yang lewat akan masuk lagi selepas ni supaya kita dapat program kita dapat berjalan dengan lancar dan juga kehadiran yang memuaskan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz pernah ada, sekarang ni dah pukul 9.43 dah. Jadi eloklah kita terus mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-236 pada malam ni, insya-Allah kita akan sambung lagi membaca dua lagi muka surat Al-Quran daripada surah Al-Ghafir, dan pada malam ni insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-50 sampailah ayat yang ke-66, muka surat 473 dan juga 474. Jadi tuan-tuan bolehlah buka Al-Quran muka surat 473 dan juga muka surat 474. InsyaAllah kita akan membaca Al-Quran mengikut seperti mana bacaan yang akan diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asik Husin yang merupakan guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkhidmat di sekolah Sungai SK, Sekolah Kebangsaan Bakap Indah, Sungai Bakap, Seberang Persilakan. Selepas saja kita mendengar dan mengikut bacaan Ustaz, nanti insya-Allah saya akan membacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita bacakan tersebut dalam bahasa Melayu supaya kita dapat memahami apa yang Allah firmankan daripada ayat-ayat berkenaan. Dan seterusnya saya akan serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyelesaikan program kita, iaitu slot full 10, iaitu tazkirah jam 10 kita, supaya kita dapat sedikit ilmu pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah sedia kat tengah Al-Quran, muka surat 473 dan juga 474 surah Ghafir ayat 50 sampai 66. InsyaAllah kita akan baca sekarang bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asik Husin. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asik Husin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya maka kita sekali lagi insya-Allah bersua muka secara Google Meet bagi meneruskan siri yang ke 236 program generasi Al-Quran Surau Taman Jawijaya insya-Allah. Dan difahamkan pada malam ini kita akan membaca bermula daripada ayat 50 hingga ayat 66 surah Ghafir insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن
أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Kita pada malam ni dah dapat sama-sama membaca dua lagi muka surat Al-Quran seperti mana yang kita cita-citakan, kita harapkan, di mana setiap malam kita membaca dua muka surat Al-Quran mengikut seperti mana bacaan khalifah ataupun ustaz jemputan kita. Jadi kita dah dapat malam ni mendengar bacaan
bagi ayat-ayat berkenaan daripada Ustaz Muhammad Asik Husin, dan kita dapat sama-sama ikut membacanya pada malam ni. 2 lagi muka surat Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita dah baca ayat 50 sampai 66 surah Fatir. InsyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca tadi dalam bahasa Melayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Penjaga-penjaga neraka jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga neraka jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Lalu, iaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Dan sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikiran sihat. Maka bersamalah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah keampunan untuk dosamu dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang perdebatkan ayat-ayat Allah tanpa sebarang alasan bukti, di dalam dada mereka hanya inginkan kebebasan, inginkan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan orang yang buta itu tidak sama dengan orang yang melihat. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu tidak sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali pengajaran yang kamu ambil. Sesungguhnya pada hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mahu menyembahku. Akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah yang menjadikan malam untukmu agar boleh kamu berehat. Dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu mencari rezeki. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki kurnia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah, Tuhanmu yang pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukkan tubuhmu lalu memperindahkan rupamu serta memberimu rezeki daripada yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Selain Dia, maka sembahlah Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah selain Allah. Setelah datang kepadanya keterangan-keterangan Tuhanku dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sama-sama dapat mendengar terjemahan kepada ayat yang Ustaz bacakan tadi dan juga kita bacakan bersama surah Ghafir ayat 50 sampai 66. Jadi semoga dengan mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu, kita dapat memahami apa yang difirmankan Allah dalam ayat-ayat berkenaan.
saya tertarik kepada ayat 60. Ayat 60 yang selalu yang ustaz-ustaz bacakan dan tafsirkan kepada kita. Ayatnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenalkan bagimu sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mahu menyembahku, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Allah menunggu doa kita. Jadi orang yang tak berdoa dalam ayat ni jelas menunjukkan dia sebagai orang yang sombong. Dia tidak mahu dia yakin, mungkin dia yakin dengan keupayaannya sendiri tanpa memohon pertolongan kepada Allah. Jadi sepatutnya kita sentiasa memohon kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sedikit yang saya suka petik ayat 60 tadi. Memang selalu kita dengar ayat ni. Jadi seterusnya kita boleh dengar dengan lebih lagi daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asif bin Husin dalam slot Kulten kita, iaitu kuliah jam 10 kita. Dengan ini saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan program kita, sesi Kulten kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Tuan Haji Abdul Rahim bin Afendi, pemudah acara kita pada malam ini, insya-Allah. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi dengan program kita pada malam ini, insya-Allah. Pada malam ini sama-sama kita berkongsi, bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Dan suka saya pada malam ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa berkaitan dengan istiqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah? Kalau dalam bahasa buku, istiqamah ni ialah tetap teguh di atas jalan yang betul, lurus, yang membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang mudah kita nak faham, bahasa kita ni ialah sesuatu perkara atau perbuatan yang baik yang kita lakukan secara berterusan, yang mana dasar istiqamah adalah hati di atas kalimah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati telah beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata takut, erti kata cinta, tawakal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tubuh kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana apa? Kerana hati merupakan raja kepada badan, manakala anggota-anggota badan kita merupakan rakyat. Anggota terpenting selepas hati ialah yang mesti kita beri perhatian yang serius agar beristiqamah ialah lidah. Lidah kita kena jaga elok. Kerana apa? Kerana lidah adalah terjemahan kepada hati yang menggambarkan pemikiran seseorang itu. Baik, kita masuk kepada sedikit panduan untuk kita mendapat istiqamah. Yang pertama, mana yang telah pengurusi
bacakan tadi. Ayat yang ke 60 surah Ghafir tadi. No lah, dia pengusim. Ayat 60 tadi, ada gangguan sikit tadi. Berkaitan dengan doa. Untuk kita mendapatkan istiqamah, kita banyakkan berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah imanku untuk aku terus melakukan amal-amal ibadah kepadamu. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tunggu doa daripada kita. Maka kita mintalah apa sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan doa kita, minta Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada diri kita supaya sentiasa beristiqamah. Ini sebenarnya merupakan satu misi dan visi untuk diri kita sendiri. Jika minda kita, fikiran kita ada tergambar untuk mendapatkan istiqamah, sudah tentu ianya akan menjadi pendorong kepada kita untuk kita mencapai hasrat, tujuan, visi dan misi kita. Apabila kita malas, secara tak langsung kita akan ingat balik tujuan dan visi kita yang kita nak. Itu yang pertama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni ditetapkan iman untuk terus melakukan apa sahaja ibadah yang kita nak buat, apa sahaja ibadah yang kita nak lakukan agar ianya dapat dilakukan secara berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pemilihan kawan. Berkawanlah dengan mereka yang sentiasa komited dengan kebaikan. Kawan yang kita pilih hendaklah yang dapat membantu kita sama-sama berbuat kebaikan. Dia dapat ajak kita buat kebaikan. Dan kawan yang sentiasa mendorong kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kawan yang baik ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti pandai pilih, kita tengok kawan yang macam mana. Kalau kawan yang sentiasa bawa kita terpesong jauh, kita tinggalkanlah ia. Tak ada manfaat satu pun kawan-kawan yang jenis yang macam tu. Kawan-kawan yang jenis macam tu mudah akan terjerumus kita masuk terus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita sendiri kena bijak dalam memilih dan menentukan siapa yang kita nak berkawan. Sebagai contoh, kita sering lihatlah, kita sering lihat ada satu jemaah yang mana jemaah ini sering kita panggil atau gelarkan sebagai jemaah tabligh. Kalau kita perhatikan di sini, jemaah tabligh ini merupakan satu jemaah, bagi saya lah, ianya merupakan satu benda, satu perkara yang amat baik. Mereka yang terlibat atau join dengan jemaah tabligh ini, dia merupakan satu konsisten dengan jemaah. Bila dia ikut, dia akan tahulah konsisten tu yang macam mana. Dan kalau kita lihat jemaah tabligh ini, mereka ini tidak berputus asa untuk mengajak orang-orang berbuat kebaikan, ajak orang pergi masjid, ajak orang pergi surau, ajak orang dengar kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, untuk beristiqamah kita hendaklah orang kata tulis
apa matlamat yang kita nak capai dan kita lekat dekat mana-mana tempat di rumah kita ataupun pejabat kita, tempat kerja kita ataupun tempat-tempat yang mudah untuk kita lihat. Sebagai contoh, kalau kita nak berzikir setiap hari ataupun kita nak berselawat kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali setiap hari, kita tulis, aku nak selawat kepada Rasul junjungan sebanyak 1000 kali setiap hari. Kita tulis, kita tampallah dekat mana-mana yang boleh kita lihat tiap-tiap hari. Jadi kita tak lupa. Supaya apa? Supaya bila kita tengok apa yang kita tulis, kita akan teringat. Dan secara tak langsung kita akan terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Mula-mula tulis lekat kat mana-mana. Kalau ada kati hak 2 tingkat tu lagi senang. Sementara nak tidur tu kita langu kat atas tengok ada dah tulis. Sementara nak lena, nak pejam mata, sempatlah 2-3 kali kita berselawat kepada Rasul junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita ni selagi dinamakan sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada sifat lupa, sentiasa lupa. Jadi bila kita nak ingat, kita buat sesuatu yang boleh kita ingat apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak buat. Seterusnya ialah dengan kita berdialog ataupun bercakap dengan diri sendiri. Biar diri kita yang memujuk diri kita sendiri dengan membandingkan istiqamah yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Kalau kita tengok ayah-ayah kita dulu, mereka ni ada satu amalan yang dilakukan, bagi saya ianya cukup susah kita nak lakukan pada masa sekarang. Ini bagi diri saya iaitu solat berjemaah. Solat berjemaah. Kalau kita tengok orang dulu-dulu, bab solat berjemaah ni mereka cukup jaga. Saya tak tengok orang lain, saya tengok ayah saya sendiri. 5 waktu full solat berjemaah di masjid. Ini bagi orang tua saya tengok. Bila-bila sekali-sekala saya balik kampung, tidak terlepas untuk solat berjemaah 5 waktu sehari semalam di masjid. Ini satu amalan bagi saya sendiri pun tak dapat nak ikut macam tu. Ini baru amalan yang wajib. Belum lagi amalan solat. Baiklah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah sekalian. Sebab apa kita tak boleh nak ikut? Bukan kita lah, bagi saya lah. Saya tak boleh nak ikut macam ayah saya sendiri buat. Sebab apa? Kita sentiasa disibukkan dengan hal-hal kepribadian, hal-hal keduniaan. Seperti mana yang saya pernah kata dulu, kita bukan tak boleh nak kejar dunia, tapi kejarlah dunia untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kalau orang-orang dulu boleh buat secara istiqamah, secara berterusan, kenapa kita tidak boleh buat? Kenapa kita tidak boleh ikut? Mereka pun manusia, kita juga pun manusia. Sama saja. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa 24 jam. Kita juga Allah Taala bagi dekat kita 24 jam. Jadi fikirkan, tenungkan untuk kita sama-sama bermuhasabah, memperbetulkan, mengingati antara satu sama lain. Bayangkanlah pahala yang besar akan menanti kita apabila kita dapat melakukan
amalan-amalan secara berterusan, secara istiqamah. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan-amalan orang-orang yang terdahulu yang sentiasa dalam keadaan yang beristiqamah. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Beberapa langkah untuk menjadikan sesuatu amalan itu dilakukan secara berterusan, dilakukan secara beristiqamah. Yang pertama, kita ikhlaskanlah niat kita semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kerja buat kita, perlakuan kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, tiada yang wujud, tiada yang hadir dalam jiwa dan fikiran kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana keikhlasan merupakan salah satu faktor, salah satu dasar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang yang bertawakal tanpa diiringi rasa ikhlas dalam hati, dan apa saja yang kita nak lakukan, apa saja yang kita nak buat, lakukanlah, buatlah bermula dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian. Seterusnya, untuk menjadikan langkah yang istiqamah ni, kita perlu lakukan secara berperingkat, bertahap untuk kita lakukan apa saja amal ibadah yang kita nak buat. Dalam erti kata lain, kita buat sesuatu ibadah itu hendaklah kita mula daripada yang sedikit dulu. Contoh, kita nak berselawat 1000 kali sehari, kita mulakan dulu dengan 10 kali sehari. Ambil yang sikit dulu. Esok mungkin kita boleh tambah bilangan menjadi 20 kali. Lusa mungkin naik 50 dan seterusnya. Hinggalah kita mencapai target kita, tujuan kita, kita nak lakukan amalan berselawat sebanyak 1000 kali sehari itu tercapai, insya-Allah. Bahkan sifat kita kena lazimkan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sehinggalah sampai tujuan dan target kita untuk mencapaikan 1000 kali selawat. Seperti mana khatib terutamanya pada hari Jumaat sentiasa mengingatkan kepada ahli-ahli Jumaat, berselawatlah kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat. Banyak yang macam mana? Bagi saya 1000 tu dah banyaklah. Siapa-siapa yang dapat berselawat lebih daripada 1000, lagilah digalakkan. Selain daripada tu, contoh dia, kita nak baca Al-Quran, kita nak buat solat, sunat tahajud dan sebagainya. Hendaklah dimulakan daripada yang sedikit dulu. Mungkin hari ini kita baca 2 muka surat. Esok boleh tambah lagi, menjadikan 4 muka surat. Daripada kita baca sebulan 1 juzuk, kita dapat lakukan 1 bulan 2 juzuk. Mungkin. Dan tidak berkemungkinan sehari kita dapat tu 30 juzuk. Masya Allah, tabarakallah. Siapa-siapa yang dapat berbuat macam tu, saya tabik spring tu kan. Dia punya konsisten, dia punya
orang kata istiqamah tadi dia dapat buat. Macam kalau kita tengok amalan yang dibuat, semua orang tahu rasanya Pak Sumit Kuala Nerang kot. Pak Sumit Kuala Nerang. Tengok tahap dia beribadah macam mana. Dulu dia kata dia boleh khatam Al-Quran 3 hari sekali ke, sebulan sekali ke. Dia tak ingat dah. Tapi lebih kurang macam tu. Tapi sekarang ni 3 bulan sekali dia khatam. Kita kalau buat macam tu lah, punya seronok tak kira lah. Rasanya lah. Dan seperti mana yang kita maklum, macam program generasi Al-Quran ini dilakukan secara berterusan untuk mencapai tujuan dan matlamat. Target untuk kita semualah, insya-Allah, siapa-siapa yang telah mengikuti program ini bermula daripada siri yang pertama sampailah yang ke sekarang ni, siri yang ke-236, masya-Allah. Inilah yang dinamakan istiqamah, tidak miss, tidak terlepas walaupun satu siri untuk sama-sama mencapai matlamat khatam ikut bacaan ataupun guru-guru yang berkemahiran, sama-sama untuk menikmati kemanisan dalam membaca Al-Quran. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Langkah yang seterusnya perlu ada kesabaran. Kerana untuk kita buat, untuk kita lakukan satu-satu amalan yang bersifat secara istiqamah, memang berat kita nak buat. Kadang-kala sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, kita tidak terlepas daripada sifat-sifat malas. Sebab itulah diperlukan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi rasa malas. Bukan apa, bagi tujuan untuk diri kita sendiri melakukan amal ibadah secara berterusan. Itu yang kita nak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 101. Yang mafhumnya, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. InsyaAllah, sekadar itu dulu pada malam ini yang dapat saya kongsikan bersama tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat sekalian. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu hadirnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada malam ni kita dah dapat dapat ilmu daripada penyampaian yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Husin, di mana pada malam ni khususnya fokus Ustaz adalah untuk memberikan kita ilmu dan juga penjelasan mengenai maksud istiqamah yang sebenarnya. Jadi dan juga Ustaz juga telah memberikan langkah-langkah untuk kita buat supaya kita mampu beristiqamah. Daripada niatnya, seterusnya lepas niat kita lakukan secara bertangga-tangga, orang kata bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, daripada sedikit dan banyak. Seterusnya sabar dalam meneruskan
apa yang kita usahakan. InsyaAllah kita akan berjaya kalau kita buat yang berkenaan. Jadi sama ada kita nak baca Quran ataupun apa-apa yang kita nak buat, sama ada kita nak menghafal Al-Quran, semuanya boleh dipraktikkan seperti mana yang Ustaz sebutkan. Kita nak berselawat, yang Ustaz sebutkan tadi, juga nak berzikir, nak solat sunat tahajud dan sebagainya, solat-solat sunat juga perlukan istiqamah dan bertahap-tahap. Kita takut kalau kita buat terus, walaupun matlamat kita tinggi, duit 1,000 nak berselawat, tapi kalau kita terus buat 1,000 nanti berhenti tengah jalan. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau kita start enjin, jalan pelan-pelan, boleh laju, insya-Allah dia boleh istiqamah. Kerana kita dah jadi satu kebiasaan. Orang kata dah betul-betul istiqamah, ianya akan terus berjalan. Walau apa keadaan, kita akan cuba pastikan ada sebab dah ada kemanisan dalam melakukan perkara-perkara berkenaan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsira atas tajuk yang menarik yang dibincangkan pada malam ini. Seterusnya saya nak buka pada slot yang berikutnya, interaksi. Ini nak melibatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi. Malam ni saya nak bagi peluang kepada sahabat Taman Jawi kita ni, Jawi Jaya kita ni. Yang pertama iaitu Haji Yaakob. Haji Yaakob, sebenarnya nama Haji Yaakob ni 4 hari, dah 4 hari orang sebut-sebut. Dari Selasa kita mula balik, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari Sabtu, tiap malam hari Jumaat dia sebut mana Haji Yaakob. Jadi mungkin Haji Yaakob cerita sikit ke mana yang menghilang dan seterusnya. Berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Rahim telah membuat kita tafsiran ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Jadi bukan ke mana cuti saat berkunjung melihat saudara yang sakit lah jauh di Pahang sana tu. Jadi di sana lain tak clear sikit. Itu sajalah. Jadi dalam malam ini saya nak bertanya kepada Ustaz tentang sedikit masalah kita berkawan ni. Ada kawan yang elok, ada kawan yang bukan tak elok, yang kurang sikit lah. Jadi bagaimanakah kita nak mengatasi cara-cara untuk kita buat istiqamah dengan berkawan tersebut? Itu saja Ustaz. Baik Tuan Haji Yaakob. Cara-cara kita nak pilih kawan, kita sendiri boleh lihat dari pemerhatian kita sendiri. Macam mana cara kita nak pilih. Dari segi luaran kita dah dapat kenal dah macam mana jenis-jenis kawan yang kita nak pilih. Kita tengok dia ni perwatakan dia macam mana. Sebab itulah daripada saya kata tadi percakapan tu. Percakapan tu penting. Macam mana dia jaga percakapan dia. Kalau main lepas ya kita dah tahu dah macam mana orang ni rupanya. Oh, bila dia bercakap selalu faham-faham lah Haji. Macam mana kan? Bercakap kepada benda-benda yang tidak rasanya tak perlulah. Kita boleh kenal dia macam mana. Kan? Siapa-siapa yang belajar psikologi, dia akan tahulah. Kan? Orang macam ni, bila dia bercakap macam ni, perwatakan dia macam ni. Bila dia bercakap macam ni, perwatakan dia macam ni. Kita boleh kenal antara satu sama lain. Carilah kawan yang sentiasa ajak kita kepada melakukan kebaikan. Cari orang-orang macam ni. InsyaAllah di kalangan kita sendiri pun ramai. Dan kita lihat pada masa sekarang ni pun, zaman sekarang ni pun ramailah yang berubah dari masa ke semasa. Mungkin dulu dia jahil dalam satu bab, lepas tu sekarang telah diwujudkan banyak program-program keagamaan. Di surau kita sendiri pun rasanya tiap-tiap malam ada diadakan kuliah-kuliah agama. Mungkin secara berseluruh ada kawan kita, jom pergi surau malam ni, ada kuliah Ustaz Fitri. Jom. Dan ada yang setengah tu, Allah, Ustaz Fitri ke, Ustaz Fitri tak apa nak syok sikit. Tak payah api. Kita dah tangkap dah tang tu. InsyaAllah. Itu saja Haji. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
telah memberi sedikit panduan kepada kita semua lah, yang dapat membantu untuk kita menjadi kawan. InsyaAllah kita dapat juga melihat tentang kawan-kawan tersebut lah. Terima kasih. Baik. Seterusnya saya nak jemput Puan Rosimah Muhammad. Ni cikgu guru Al-Quran juga ni. Puan Rosimah Muhammad, silakan berinteraksi dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni saya nak tanya tentang ngajak lah. Macam mana kita nak bila kita hadapi anak murid yang kita yang tak kenal huruf. Dia jenis teka-teka je. Kita habaq berkali-kali dia teka-teka je. Yang tu ya. Macam mana nak ajak dia murid yang main teka-teka huruf. Okay, baik. Yang pertama kepada yang bertanya Puan Rosimah. Ya. Okey. Kalau saya sendirilah untuk anak-anak murid yang macam ni, lebih kepada orang kata latih to be. Sebut berulang-ulang kali. Walaupun dia sendiri malas dah nak sebut. Sampai dia jadi malas dah nak sebut. Macam contohnya, kalau kata ba dia tak erti nak sebut, kan? Saya sendiri akan sebut huruf ba tu sekali dan saya suruh dia ulang sebanyak 10 kali. Selepas 10 kali, naik pula 20 kali. Itu teknik saya. Supaya apa? Supaya dia akan terus melekat huruf tu dalam kepala dia. Ini kita panggil dia sebagai latih to be. Sebut berulang-ulang kali. Untuk satu huruf saja. Bila dia pergi beralih ke huruf yang lain, sama juga kaedah dia. Suruh dia sebut banyak kali. Lakukan, insya-Allah. Tak payah ambil banyak-banyak. Contohnya dalam satu hari, kita ambil 5 huruf, kita tekankan sebutan kepada 5 huruf ini saja. Kita tak perlu ubah ke mana-mana huruf. Bila sebut huruf kelima dia boleh sebut, patah balik ke huruf yang pertama pun dia boleh sebut, huruf yang tengah-tengah nombor 3 pun dia boleh sebut. Insya-Allah. Inilah yang dinamakan sebagai kelaziman. Lazimkan untuk menyebut satu-satu huruf itu. Insya-Allah. Itu saja, Puan. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak jemput, tak dengar suara lagi bertanya kepada Ustaz sebelum ni, iaitu Puan Basah daripada Bahagian Buaya. Silakan Puan Basah berinteraksi dengan Ustaz Ustaz. Orang nak panggil Makcik Basah. Silakan Puan Basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik tak tahu nak tanya apa lah Ustaz. Tak apa. Nak tanya ni. Macam lah nak istiqamah nak baca-baca tu kan. Kadang-kadang bila kita duk baca tahu hilang tu saja. Macam mana nak buat tu? Hilang tu macam mana? Macam kita ada baca, macam Ustaz kata tadi nak selawat sehari tak usah nak ambil banyak, sehari 10 kali je kan. Lepas tu kita baca 10 tatan, nak buat 20 tatan dia pergi hilang right betul saja, lama-lama tu baru ingat pula. Okey, terima kasih Puan ke Makcik kat tahu ni. Makcik pun tak apa, Tok Cik pun tak apa. Kita panggil Makcik lah senang no. Saya muda lagi tu dia kata muda tu. Tak banyak umur dah. Baik, seperti mana yang saya kata tadi,
kita tulis. Sebab apa kita perlu tulis? Supaya kita ingat. Kita tempel lah kat mana-mana dinding dekat dapur tu tulis besar-besar. Hari ni aku perlu berselawat 10 kali. Bila kita tengok, baru kita perasan. Rupanya kita belum berselawat lagi hari ni. Kan? Nak masuk bilik tu kita tampai kok. Dekat pintu bilik tu, nak masuk pintu bilik, hari ni perlu berselawat 20 kali. Jadi kita sentiasa ingat selalu, insya-Allah. Itu tadi tujuan kita. Supaya kita tetap dengan pendirian kita, kita nak buat sesuatu tu secara berterusan, secara beristiqamah. Tidak pun lekatlah dalam beg duit kita nak bawa pula duit, kena selawat 1000 kali hari ni. Insya-Allah. Kalau ada lah ibu-ibu bapa ada kaedah yang lain, boleh kita kongsi sama-sama dalam ni, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz. Baik. Apa ni macam itulah Ustaz dalam TV pun kata ada umur 70 lebih dah, bila lagi nak mula. Bila lagi nak mula dia kata. Ya, kita mula daripada hak sikit tak apa. Kalau kita nak baca Quran pun macam saya dulu, insya-Allah. Kalau sehari itu tiap-tiap kali lepas solat saya akan baca 4 muka surat. Bermakna 5 banyak kali tu. makna 5 kali solat cukup sehari 1 juzuk. Lah ni tak boleh. Sejak kena COVID, kesan jangka masa panjang tu, saya jadi cepat penat. Jadi sehari itu dalam muka surat saya boleh buat sekarang ni. Lebih tu dia jadi cepat penat. Allah Ta'ala uji saya lah macam tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Tuan Ustaz, tadi Ustaz kata mungkin ada cakap-cakap lain lagi selain tampai di kati, kalau kati bukan mana-mana tempat-tempat lah yang supaya kita boleh nampak lah. Boleh nampak macam Ustaz sebut di dinding, di bilik dan sebagainya, 2-3 tempat. Mungkin satu lagi lah, kalau tentang teknologi kita ni, kita buat wall screen kita punya komputer, telefon kita. Dengan sebab telefon biasa dengan kita dah buka. Lupa. Saya selalu buat dekat handphone saya reminder. Jadi dengan tu boleh macam-macam reminder dekat skrin tu, skrin paparan dia daripada gambar kita tu, bubuh peringatan je tu pun boleh juga macam-macam. Jadi maksud dia telefon sekarang ni memang orang sentiasa buka. Sentiasa di tangan. Jadi mungkin sebagai reminder dia sangat baik. Bolehlah satu kita guna teknologi sikit. Wallahualam. Seterusnya nak jemput Puan Hajah Nur Lailawati. Silakan Puan Hajah Nur Lailawati kalau nak bercantik sini dengan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ni dapat dengar balik Ustaz. Ustaz nak tanya. Ini saya lah kan, masa bertugas dulu memang jarang-jarang dapat peluang buat solat duha tu. Ya. Sebab kita bekerja kan. Tapi bila besar dah tak buat apa. Solat duha tu kita buat juga, tapi masa dia tu kadang-kadang awal pagi sangat. Kadang-kadang pukul 10 lebih. Kadang-kadang dah nak pukul 12. Jadi Ustaz yang mana yang lebih afdal kita nak buat supaya teratur lah. Sebab banyak benda kita buat hari-hari kan. Jadi bila teringat cepat-cepat buat. Macam tu. Kalau sembahyang tahajud tu 1/3 yang ketiga tu kan, 1/3 malam yang terakhir tu. Kalau duha macam mana Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada yang bertanya, Puan Nur Lailawati. Baik, untuk waktu duha ni yang bersesuaian antara pukul 9 sampai pukul 11 itulah. Di antara waktu itulah. Contoh kata kalau kita nak istiqamah dalam melakukan solat duha, lakukanlah di antara pukul 9 tu sampai pukul 10 tu. Contoh kata waktu pukul 9 sampai pukul 10 tu rasanya waktu-waktu yang santai. Dekat sekolah saya pun ada cikgu-cikgu yang buat di antara waktu tu jika tiada kelas. Dalam bilik guru saja. Ada yang naik ke surau buat, alhamdulillah.
Dan saya sendiri pun jarang sebenarnya nak dapatkan nak lakukan ibadah solat sunat duha ni secara konsisten, secara berterusan. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal juga. Sebab apa? Sebab itulah yang saya katakan tadi, kita ni selagi nama manusia, kita akan terkejar-kejar dengan hal-hal keduniaan. Kita akan sentiasa disibukkan dengan benda-benda yang macam ni lah. Jadi kita kena ada jadual kita sendiri dan kita konsisten lah dengan jadual yang kita sendiri buat. Macam jadual waktu tu, kenapa kita boleh ikut? Sebab itu satu peraturan. Kenapa kita tak wujudkan peraturan untuk diri kita sendiri? Pukul 9 solat duha, tulis dalam jadual. Pukul 10 baru nak start masak. Itu perkara yang harus kita titik beratkan. InsyaAllah. Rasanya menjawab kot Puan Nurlelawati. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenai apa yang disebut berbangkit daripada apa yang ditanyakan oleh Puan Anjar Nurlelawati tadi mengenai solat duha. Jadi kalau kita rujuk kepada jadual yang dikeluarkan, jadual solat dikeluarkan oleh Jabatan Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, dia ada jadual lah solat duha ataupun yang selalu kawan-kawan kita hantar dalam WhatsApp. Dia bermula selepas selesai waktu Isyraq, surat selepas terbit matahari. Lepas tu dia sekitar 7.30 macam tu dah masuk waktu duha, masuk dia panjang. Dia sampai lah. Dolnya yang Abdulnya macam Ustaz sebut tadi. 9 ke 10 tu lah. Tapi sebenarnya boleh dilakukan awal lagi. Jadi kalau kita ada urusan pukul 9, pukul 10 tu, pukul 11 tu, kita boleh buat awal dulu lagi. Tapi kalau dah terlebih tak selesai urusan kita sampai pukul 11, maksudnya kita nak buat pukul 12 pun masih lagi ada sebelum waktu zuhur. Panjang. Belum waktu zuhur. Macam lah solat tahajud yang Puan Nurlela sebutkan tadi 1/3 malam, panjang masa dia. Boleh pilih. Tapi yang Ustaz sebut tadi yang paling baik supaya kita konsisten istiqamah, waktu paling kita lapar antara pukul 9 sampai pukul 11 tadi. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya nak bangkitkan bila sebut hal tersebut. Ada lagi satu, kami dalam bulan Ramadan lepas kami jemput Ustaz Salmi. Ustaz Salmi daripada Pondok Sungai Bakap yang merupakan salah seorang ahli majlis fatwa di Pulau Pinang. Dia menceritakan mengenai solat Isra' yang jarang dilakukan. Puan Nurlelawati biasa buat ke solat Isra'? Masa bila tu Tuan Haji Rahim? Saya tak pernah dengar. Solat Isra' ni adalah solat terbit matahari. Kita solat waktu ketika terbit matahari. Cuba tengok dalam jadual takwim yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam, dia ada waktu Isra', dia tak ada waktu duha. Duha ni kawan-kawan kita duk hantar. Jadi dia ada Isra'. Isra' maksud dia kalau kita buat, Ustaz Salmi daripada ahli fatwa Majlis Negeri Pulau Pinang kata, daripada hadis yang dia bacakan kat kami waktu kuliah subuh tu, dia punya fadilat dia, kelebihan dia sama macam kita buat satu umrah. Kita dapat satu umrah. Jadi satu umrah ni maksud dia kalau kita nak buat umrah lah, lah ni belanja dia 9,000 kalau nak duduk hotel yang dekat dengan Masjidil Haram dengan Masjidil Dunia. Tapi Ustaz Salmi kata kita boleh dapat tiap-tiap hari kalau kita buat solat Isra'. Jadi Isra' tempoh dia pendek, iaitu waktu terbit matahari. Dia bermula dalam pukul 7 suku macam tu. 7 cuba tengok. Sat tengok isteri tengok waktu itu atau Isra' untuk hari ni pada pukul apa? Dia tulis kat itu waktu syuruk. Dalam takwim tu dia tulis syuruk. Samalah tu. Waktu tu adalah waktu terbit matahari. Jadi 7:02 minit. Jadi waktu tu adalah waktu solat syuruk tu, waktu sama dengan Isra' tu, waktu yang sama di syuruk tu waktu terbit matahari. Jadi kita boleh mengadakan melakukan solat Isra' pada waktunya dan sampailah matahari naik segalahan, iaitu waktu duha. Jadi kita tengok, tapi tempoh dia sangat pendek. Jadi kalau kita dapat lakukan macam tu, Ustaz Salmi bagi tahu kata
dia punya fadilat kelebihan dia macam kita dapat melakukan satu umrah. Jadi tuan-tuan bayangkan satu umrah banyak mana kalau kita nak belajar, nak pergi ke Mekah sana. Tetapi dengan senang saja kita dapat di rumah kalau kita dapat melakukan solat sunat Isra'. Jadi itulah cerita dia. Betul ke Ustaz? Nak tanya ke Ustaz Ustaz Muhammad Asik, mungkin boleh beri penjelasan lanjut lagi. Silakan Ustaz Muhammad Asik. Ya. Seperti mana yang diberitahu oleh Tuan Haji Rahim tu betul ya lah tu. Yang mana solat yang tengok waktu syuruk tu, yang waktu tu lah bermulanya terbit matahari dan dia ada sampai, ingat dalam tempoh dalam tengah jam selepas tu kot rasanya lah. Boleh tengok balik jadual waktu solat, takwim solat tu. Tak, dalam tempoh dia pendek, dalam setengah jam ataupun 20 minit macam tu, 25 minit macam tu saja. Dalam setengah jam tu waktu dia pendek. Okey, boleh apa Puan Nurlanawati jelas ke mengenai solat tu? Jelas Ustaz. Terima kasih banyak Tuan Haji Rahim. Boleh tengok juga dekat internet, Google ke, tanya, cuba search tengok mengenai solat Isra'. Jadi dapatlah jawapannya dengan lebih jelas insya-Allah. Memang satu benda yang kita buat yang sangat nilai dia sangat besar juga. Allah nak bagi kat kita, tapi kita tak tahu. Selama ni kita tak buat sangat. Memang benda tu dah lama dah ada orang buat tapi kita tak buat. Wallahu sebab masa dia mungkin pendek. Tapi kalau kita dah pencen ni, mungkin adalah masa kita boleh isi dengan yang berkenaan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang dah pukul 10.47, lebih 7 minit dah. Jadi alhamdulillah malam ni sangat menarik perbincangan kita mengenai istiqamah dan juga penjelasan yang diberikan oleh Ustaz. Jadi terima kasih Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi program kita pada malam besok. Malam besok tetamu kita adalah Profesor Dr. Zainal Alimuddin bin Zainal Alauddin. Profesor Dr. Zainal Alimuddin bin Zainal Alauddin yang merupakan Profesor Besara daripada USM Transpian, kampus kejuruteraan. InsyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada malam ini, saya nak minta Ustaz bacakan doa untuk kami, aminkan bersama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama, sehat dan kesegaran tubuh badan yang sempurna, serta kami pohonkan kekayaan harta benda, iman dan ilmu, serta kepribadian yang mulia, yang lebih dari sekalian manusia. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruda wa la marhuma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qaka fi. Allahumma ghafir lana zunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujrihas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan semoga Allah makbulkan doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asyik sebentar tadi, yang kita aminkan bersama. Semoga kita semua boleh kebaikan daripada doa yang dibacakan tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ucapkan terima kasih sekali lagi, jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah berkongsi dengan kita ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Jadi kita sudahi majlis kita sekali lagi dengan sama-sama kita baca doa khatam Al-Quran secara bernasyid. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih semua.